Hai, dah lama sangat tak buat YouTube sebab sekarang sibuk sikit. Okey. Hari ni kita buat tentang cara pilih pokok sebab ramai yang tanya macam mana nak pilih pokok yang ada ubi. Okey. Uh, Okey. Kat sini kita boleh tengok. Okey, untuk pilih pokok yang sesuai, pokok tu mesti umur 6 bulan hingga 1 tahun. Kalau dah 1 tahun ke atas tu dia dah ada anak kat tepi tu, nanti dia dah panjang, dah tak sesuai lah, kita nak potong ubi. Yang paling sesuai adalah 6 bulan hingga ke 1 tahun. Tengok jenis pokok. Ada jenis pokok tu kita tanam sekejap je dia besar. Ada yang pokok tu sangat amat besar. Contoh pokok yang lambat besar macam Daranoparat, Sompakong dan lain-lain lah, ada yang berbeza. Okey, contoh kita tunjuk ni macam mana nak tahu 6 bulan. 6 bulan tu bukan daripada ubi lah, kalau nak senang kita buat kalkulat. Yang kita baru semai. Okey, ni contoh yang kita baru semai. Ini adalah Sila Gold yang grade cantik punya. Okay, contoh kita semai macam ni 1 daun. Okay, daripada 1 daun ni umur dia sampai 6 bulan. Kena tahulah pokok. Sebab kita yang tanam, kita biasa kita tahulah umur dia berapa kan. Okay, macam ni. Daripada start macam ni lah, bukan daripada ubi. Sebab daripada ubi tu dia nak naik macam ni dah 3 bulan. Sangat lama. Okay, bila dia dah daripada situ sampai sini dalam masa ini baru dalam sebulan setengah hingga 2 bulan. Dia akan jadi macam inilah daun dia, daripada kecil kecil besar terus lagi besar. Okey. Macam ni contoh. Ramai orang cakap dah besar macam ni dah ada ubi. Tak. Okey. Ini contoh, ini baru 3 bulan lebih. 3 bulan setengah saja dia dah boleh besar macam ni. Tengok contoh daun kecil pun ada lagi. Biasa daun kecil ni dah hilang lah. Dia akan tinggal daun besar. Okay, ni yang Sila Gold. Ni baru 3 bulan lebih hingga 4 bulan macam tu lah. Ini pun ubi dia masih kecil. Jangan potong dulu sebab nanti ubi dia tu belum cukup matang. Dia akan tumbuh. Tapi untuk dapat yang grade cantik tu susah sikit. Biasanya 6 bulan ke atas sampai 1 tahun ubi tu dah matang, baru dia punya kita dapat anak dia yang grade yang cantik-cantik. Dengan lagi satu, resiko untuk ubi tu rosak tu kurang. Kalau ubi tu terlalu muda, ada yang tumbuh, boleh tumbuh juga, tapi resiko untuk rosak tu tinggilah. Macam tu Okey, ni tak boleh lagi walaupun dia dah nampak besar, belum boleh lagi. Okey, contoh macam ni. Ini pun baru 3 bulan macam tu lah. 3 bulan. Ini pun belum boleh lagi walaupun kita dah nampak dia besar, tapi belum boleh lagi sebab biasanya saya akan step dia akan tukar-tukar. Okay. Contoh macam ni, pot kecil bila dah besar macam ni, ni sepatutnya dah kena tukar pot lah. Saya akan tukar pot besar macam ni pula. Lepas tu nanti saya akan tukar lagi besar, dan dia besar lagi baru kita akan potong ubi dia. Okay. Tips sebab apa tak tukar terus pot besar, biasanya pokok dia lambat besar nanti. Salah satu contoh macam ni, pot kecil dia akan boleh besar, sampai besar macam ni nanti dia dah tak boleh besar. So kita tukar lagi pot besar macam ni, baru dia akan naik besar macam ni. Jangan terus tukar pot terus besar, sebab nanti pokok dia lambat membesar. Dia bukan cepat besar, dia lambat besar. Okay? Tukar step-step. Sebab apa tukar step-step? Kalau yang rajin baja terus pot besar, okey, tapi tak sesuai juga. Elok step by step. Sebab apa? Salah satu contohnya, bila saya tukar pasu, saya akan letak baja sekali dalam. So kita tukar pasu, kita letak baja, kita tukar pasu, kita letak baja. Biasanya macam dalam ni pun dah ada baja. Tapi untuk baja akar, biasanya kita pakai osmokot. Osmokot letak tepi. Biasa osmokot tu 3 bulan lah tahan. Osmokot ni ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. So kalau yang dalam ni saya pakai 3 bulan punya. So 3 bulan saya tukar, 3 bulan saya tukar macam tu. Okay? Tapi dalam ni pun dah ada baja. Untuk baja air. Untuk baja air saya pakai Easy Grow sahaja. Okay?
Macam ni. Yang sesuai, contoh macam ni. Ini pun besar. Tapi ini pun belum sesuai, belum ada ubi walaupun dah nampak besar. Okey. Ini baru 4 bulan hingga ke 5 bulan lah macam ni. Dia besar macam ni. Tapi ini pun belum sesuai lagi. Okey, tak semua pokok dia boleh besar dengan cepat. Ini salah satu contoh yang pokok besar cepat. Pokok yang lambat sikit besar, contoh macam ni. Okey, ni sepatutnya dah kena tukar lah ni. Ini subterranean. Ni pokok ni memang susah nak besar. Okey. Dia cantik tapi sangat lambat nak besar. Ini dah, saya rasa dah 8 bulan kot dia besar macam ni je. Tak semua pokok dia cepat besar. Ada yang lambat besar, ada yang cepat besar. Ni cantik tapi dia sangat lambat besar. Ini dah 6 bulan besar macam ni je. Ada yang cepat besar, ada yang lambat besar. Kalau macam ni, dia lambat sangat besar. Biasa 1 tahun baru boleh kita ambil ubi dia. Ni lambat besar. Ada yang cepat besar, tengok dia punya ubi dia berapa besar kita potong. Ini jenis nak kena ubi besar sikit baru dia cepat besar. Yang macam ni semua saya nak buat induk. Okey, macam ni. Macam ni lah. Yang biasanya saya akan tukar pot. Ni pot 5 inci. Ada yang 4, ada yang 5. Kalau macam ni cantik sikit, besar sikit, boleh kita terus pot 5 inci. So ini nanti kita bagi dia sampai 6 bulan lah. Ini cepat besar. Jenis yang cepat besar. Okey, contoh yang dah boleh potong ubi macam ni Ini umur dia dah 7 bulan. Okey, 7 bulan. Kalau kita nak tahu salah satu lagi nak tahu ubi tu dah besar atau tidak, biasanya ada anak. Ni anak dia. Okey. Ni anak dia. So ubi dia dah matang lah. Ni sesuai untuk potong ubi. Tapi biasanya jangan bagi terlalu banyak anak dia. Kalau ada dah anak 1 atau 2, maknanya ubi dia dah sesuai. Okey. Tapi kalau dah ada ubi ni, biasanya dia akan naik tepi. Nanti kita nak potong tu dapat sikit lah. Susah sikit, nak explain tu susah sikit. Tapi kalau seeloknya 6 bulan hingga 1 tahun. Okey, macam ni. Ini dah sesuai, kita dah boleh ambil ubi dia. Okey, contoh lagi satu yang macam ni. Ini pun dah sesuai. Okey, kalau kita tengok kat sini, dia dah tak ada daun yang kecil tu. Daun asal yang kecil tu dah tak ada. Ni semua daun dah besar. Ini umur dia 7 bulan juga. Ini kita dah boleh ambil ubi dia. Okey, ini contoh induk yang dah matang yang kita dah boleh ambil ubi dia. Biasanya kalau kita ambil ubi ni untuk biakkan lebih banyak. Contoh satu ubi ni kita boleh potong 4, 8, 16, 20 lebih. Macam tu lah. Lagi besar ubi tu lagi cepat dia naik. Lagi kecil ubi lebih lambat dia nak membesar dan risiko untuk ubi tu rosak lebih tinggi. Okey, contoh ni okey, ni akar dia dah okey lah, dah stabil. So kita buang dia. Renjas-renjaskan dia sikit. Okey, kalau macam ni ubi dia besar ni sahaja. Ini baru 7 bulan. So kalau 1 tahun tu dia lebih besar sikit. Ini Darica, salah satu yang ubi dia lambat besar. Contoh ubi yang lambat besar, Daranoparat, Darica. Kalau macam ni kita boleh potong dalam 12 ubi dia. Besar ibu jari. Okey. Okey, kalau ini ubi dia besar sikit. Nak ubi tak semua ubi besar macam tu. Ada yang lagi besar. Contoh macam Yod Mongkut, Sila Gold, apa ni? Ini pun besar ni dia sebab dia dah ada anak. Okey, macam ni. Okey, ni ubi dia besar. Ni ID dia terapi. Ni ID terapi. Macam ni lah anak dia. Okey, ni anak dia tumbuh macam ni. Dia panjang, ubi dia panjang macam ni. Dia akan tumbuh kat tepi, naik anak. So nanti bila kita potong sini, nanti kawasan situ dah kita nak potong susah sikit lah untuk ubi dia. Sebab tu biasa kita sebelum ada anak ni kita dah ambil ubi dia. Okey, lagi satu nak potong ubi ni, dia punya apa ni, akar dia semua nak kena buang. Okey, contoh macam ni. Ni ubi, ni dah besar lah. Okey, ni umur 7 bulan juga. Okey, macam ni. Ubi dia, semua akar ni kita nak kena buang.
supaya bila kita semai akar ni, dia nanti kalau kita semai akar ni akan rosak. Bila rosak nanti ubi yang tu akan cepat rosak ataupun berkulat. Boleh juga ada juga yang orang potong hidup je. Tapi ini kita nak kurangkan risiko pokok ubi yang kita semai tu rosak. Okey, buang semua. Tapi masa nak buang akar tu, kalau boleh pakai pisau jilid yang tajam tu, buang satu-satu. Leceh sikit lah, banyak kerja. Okey, kalau nak pokok tu tinggi, dia punya pertumbuhan, kurangkan risiko, kena buat macam ni lah. Kalau yang mana dah expert tu biasa potong-potong je. Biasa macam newbies macam saya ni, macam dengan yang ada sesiapa yang baru nak belajar, ikut tips macam ni. Kurang risiko kerosakan. Okey, lagi satu nak kena tengok ni mata dia. Okey, ni mata dia, dia punya tunas. Mata tunas ni jangan sampai terpotong. Sebab nanti kalau kita nak potong ubi, kita ikut mata tunas ni. So satu mata tunas ni boleh satu potongan. So kalau ada mata tunas ni, untuk pertumbuhan dia biasanya 2 minggu dah naik daun. 2 minggu hingga 1 bulan dah naik daun. Tapi kalau yang untuk yang tak ada mata tunas, dia lambat sikit. Biasanya 1 bulan dan ke atas lah. Walaupun 3 bulan, contoh 3 bulan pun tak naik lagi, kita pegang ubi tu masih keras, jangan buang. Biar sahaja, biasanya dia akan naik tapi cuma lambat. Okay, macam saya cakap tadi, bila kita potong ubi, kalau ada mata tunas, okay, dia antara yang paling cepat tumbuh. Macam ni. Ini 3 minggu dah naik macam ni. Okay. Tapi yang mana ada tunas kecil-kecil tu dia naik macam ni. Okay. Ni dah ada tunas. Tapi yang tak ada tunas, contoh macam ni, ni tak ada tunas. Okay. Tapi dia belum naik, lambat. Kalau ada mata tunas, dia sangat cepat. Ni tak ada mata tunas, lambat. Tapi bila kita pegang, dia masih keras. Okay. Biasanya kita boleh nampak lah, dia masih keras. Itu biar sahaja. Biasanya dalam 2 bulan hingga 3 bulan pun ada yang baru nak naik. Okay. Macam ni yang tak ada mata tunas, dia naik tunas macam ni. Okay. Ni dah ada mata tunas. Biasanya kalau mata tunas, tengok juga mata tunas kalau terlalu banyak macam ni, dah ada kecil-kecil tepi dia, biasanya kita akan buang yang buang je tepi-tepi dia tu. Okey, tinggalkan satu sahaja yang mata tunas. Sebab nanti dia akan naik banyak tu, tak okey. Nanti dia naik, memang kita nampak banyak tapi dia tak nak besar, susah sangat nak besar. So kita daripada kecil ni kita buang dulu. Okey, yang elok mata tunas yang macam ni, dia ada satu sahaja. Satu sahaja dia okey, macam ni. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Kita akan buat konten yang lain pula tentang ada yang tanya apa beza colocasia, alocasia dengan caladium. Nanti saya akan buat di next episode. Okay? Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.